Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya lagi, Evan Osman. Video kali ini, saya nak buat review penuh mengenai Suunto Naipeak. Sebelum tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Watch2Wear kerana meminjamkan saya jam ni untuk saya buat testing dan juga simulasi. Sekiranya anda nak beli jam tangan Garmin, Polar atau Suunto, anda boleh check dekat IG diorang. Saya akan letak dia punya IG, punya link dekat description. Jadi tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada review penuh mengenai Suunto Naipeak. Pertama sekali kita pergi dengan harga. Untuk harga, Suunto Naipeak yang biasa berharga RM2,799. Untuk titanium pula berharga RM3,199. Untuk harga saya boleh katakan dia tak murah. Dengan price tag begitu, dengan fungsi yang akan saya sebutkan selepas ni, anda akan rasa okey, dia tak murah sebenarnya. Kemudian kita pergi kepada reka bentuk. Untuk reka bentuk, Suunto Naipeak ni telah mengubah reka bentuk dia daripada Suunto Nai baru yang besar sebelum ni. Dia semakin kecil dan nipis. Dan dia lebih elegan untuk dipakai semasa aktiviti dan di luar aktiviti. Ini kerana kalau sebelum ni Suunto Nai baru, dia punya tali adalah jenis fix. Manakala Suunto Naipeak ni, tali dia jenis free. Maksudnya anda boleh gerakkan tali itu lebih selesa. Okay, ini contoh pada tangan atau lengan 16.5 cm. Anda boleh tengok jam ni tak berapa besar, tak berapa kecil. Seterusnya kita pergi kepada sensor dan juga hardware. Apa yang baru dekat Suunto Naipeak ni adalah dia punya heart rate monitor. Heart rate monitor adalah baru berbanding Suunto Nai baru. Kemudian ada penambahan iaitu SpO2 sensor. Kemudian sensor-sensor asas seperti sebelum ni ada altimeter, barometer, temperature. Satelit pula sokongan yang sama iaitu QZSS, GPS, Galileo, GLONASS dan juga Beidou. Suunto Naipeak ni menyokong Bluetooth tetapi tiada sokongan M+. Jadi untuk orang berbasikal, anda kena maklum benda ni dahulu sebelum beli jam ini. Seterusnya kita pergi pula kepada pilihan sukan yang ada pada Suunto Naipeak ni. Untuk akses kepada kita punya pilihan sukan, tekan butang atas. Lepas tu kita ada exercise, tekan butang exercise ni. Pertama sekali kita ada trail running, kita ada running, cycling, hiking, full swim. Ini contoh senarai aktiviti lain. Banyak, tak silap saya lebih kurang 80 lebih jenis sukan yang ada pada jam ni. Ini contoh paparan database. Nampak sebab saya di dalam rumah, jadi dia akan prompt GPS not connected. Dismiss saja. Ini paparan utama dia, database yang pertama. Kita ada heart rate, kita ada pace, lepas tu time, dan ni distance. Untuk tukar page kedua, tekan butang tengah ni. Average heart rate, ada lab punya informasi. Ni yang saya cakap tadi, bila kita on breadcrumb, nanti dia akan ada tunjuk GPS line kita. Aktiviti yang kita dah lakukan, nanti ada GPS line lah. Seterusnya kita ada burner. Ni yang saya load tadi, dah ada informasi data field mengenai burner lah. Kat sini tengok fat berapa bakar, caps berapa, fats berapa kita bakar. Kita boleh juga akses kepada menu dengan tekan butang tengah ni lama-lama. Dia akan masuk kepada option. Anda boleh ubah lah. Contoh nak ubah heart rate zone, boleh ubah. Pace zone pun boleh ubah juga. So target pun boleh set. Breadcrumb ni pun boleh masuk juga. Contohlah ada separuh jalan. Loss, anda boleh load routes. Tu boleh ubah yang lain-lain jugalah. Nampak ni ada informasi mengenai elevation. Sebab saya dah load GPS file tadi, jadi dia ada elevation profile lah dekat sini. Memandangkan kita bukan dekat Dusun Tok Lee, jadi memang tak ada GPS line lah, tak nampak dekat sini. Boleh akses kepada detail juga. Boleh tahu lah kita punya file tadi kita load. Your location, find back, routes, bearing navigation, snap to route, breadcrumb. Untuk tamat aktiviti, tekan butang atas ni, dia akan pause dahulu. Lepas tu nak end, tekan butang bawah ni. Kemudian kita pergi kepada fungsi dan juga widget. Antara fungsi menarik pada Suunto Naipeak ni adalah Suunto Plus, di mana kita ada juga Ghost Runner.
Ghost Runner ni lebih kurang macam virtual pacer lah. Untuk fungsi seterusnya, kita ada training recovery, kita ada training load, kita ada snap to root. Snap to root ni saya pernah share sebelum ni. Ini juga antara fungsi menarik yang ada pada jam tangan Suunto. Kemudian Suunto Nypeak ni juga ada music control. Akan tetapi kebanyakan fungsi ni juga didatangkan kepada Suunto Naibaru. Okay, battery mode ni adalah tetapan bateri. Kalau anda nak panjangkan jangka hayat bateri, anda boleh tukarlah dekat sini endurance, longer battery life, tapi dia akan matikan setengah fungsi. Dekat sini GPS accuracy good, display timeout off, wrist HR enable, touchscreen off, brightness low, vibration normal, bluetooth on. Okay, dia akan beritahu lah apa benda yang dia akan matikan, apa benda setting yang berubah. Kemudian kita pergi kepada jangka hayat bateri. Untuk penggunaan GPS dan juga heart rate monitor, jam ni boleh bertahan selama 25 jam. Untuk smartwatch mode, jam ni dikatakan boleh bertahan selama 14 hari, di mana kalau anda kurang dapat notifikasi dan tak gunakan sebarang aktiviti GPS. Untuk penggunaan saya boleh katakan jam ni tertahan sekitar 5 hari dengan normal aktiviti. Setiap hari ada 1 ke 2 jam aktiviti. Jam ni mampu bertahan sehingga 5 hari. Tapi jangan risaukan bateri sebab jam ni juga menyokong fast charging. So anda boleh charge dengan pantas menggunakan fast charging yang ada pada jam ini. Seterusnya kita pergi pula kepada ketepatan GPS. Kalau tengok dekat sini saya ada 3 device, iaitu Naibaru warna pink, Nypeak warna biru, Pace 2 warna merah. Laluan yang saya biasa lari lah. Kalau tengok memang saya lari dekat tepi jalan. So pada awalnya hampir sama, tak ada masalah. Kita boleh lajukan dekat sini. Okay, Nypeak dan Pace 2 menghampiri atau sama dia punya kedudukan. Cuma Naibaru dia ke tengah jalan sedikit. Okay, dekat sini akan mula struggle sebab ni memang kawasan tinggi. Atau boleh tengok kat belah kanan ni ada apartment, saya masuk ke kanan. Kemudian depan ni juga apartment. So anda boleh nampak lah Nypeak dia macam terkeluar sedikit, tapi semua jam lebih kurang sama. Dan kemudian belah kanan saya ni juga ada bangunan tinggi. Nypeak lagi sekali dia tersasar. Tapi kesemuanya hampir sama lah. Cuma Naibaru ada macam konsisten dekat tengah jalan tu. Kemudian dia balik kepada asal. Okey, bacaan dia okey. Overall saya berkatakan dia punya GPS okey, sama macam jam-jam lain. Ketepatan heart rate monitor, kalau tengok dekat sini saya ada 3 device. Warna biru adalah Naibaru, warna purple adalah Nypeak, dan saya punya reference device adalah Polar H10 berwarna merah. Untuk sepanjang aktiviti tak ada spike yang ketara, cuma dekat sini Naibaru. Naibaru ni kemungkinan sebab tali dia longgar. Tapi sebanyak larian saya nampak memang macam trend. Naibaru ni dia akan spike pada awal, kemudian dia akan normal. Tapi kita nak tengok dekat Nypeak. Nypeak saya boleh katakan hampir sama sahaja dengan Polar H10. So dia punya bacaan tak ada spike lah. Warna merah ni H10, purple Nypeak. So boleh nampak tak ada masalah. Kita zoom dekat sini pun sama. Kesemuanya hampir sama sahajalah. Jadi saya boleh katakan untuk heart rate monitor baru pada Suunto Nypeak ni boleh kata accurate dan tak ada spike macam Suunto Naibaru. Kesimpulannya, pada saya Nypeak ni dia punya design menarik. Kalau sebelum ni mungkin kita punya pandangan jam tangan Suunto ni dia semua adalah besar dan design dia lebih kurang macam tu. Tapi boleh katakan Nypeak dia berubah, di mana badan dia lebih kecil dan nipis, dan saya boleh katakan agak sesuai untuk semua orang. Ini kerana kalau sebelum ni Naibaru dia terlalu besar untuk orang berbadan kecil atau berlengan kecil, agak susah untuk pakai jam tersebut. Tapi untuk Nypeak ni dia lebih slim dan juga ringan. Dia punya size bezel juga tak begitu besar dan sesuai untuk dipakai oleh wanita. Kemudian selain daripada itu, saya rasa macam kalau anda pengguna Suunto, anda akan nampak tak banyak perubahan pada Nypeak ini. Ini kerana pada saya Suunto Naibaru tu dikeluarkan pada Julai 2018 dan Nypeak dikeluarkan pada tahun ni. Kita ada masa yang begitu panjang tapi tak banyak perubahan pada software dilakukan oleh Suunto.
Saya berharapkan banyak lagi benda boleh dimasukkan di dalam Suunto Nightpeak ni pada masa akan datang untuk menarik perhatian pengguna. Tapi pada saya kekuatan Suunto adalah pada fungsi navigasi dan kemudahan untuk create route. Ini anda boleh tengok dalam video saya sebelum ni. Saya begitu tertarik dengan cara nak create route menggunakan aplikasi Suunto pada smartphone. Dan itu juga dia punya software untuk 3D mapping tu saya rasa sangat awesome. Sebab kalau dulu sebelum adanya software relief tu, pengguna Suunto antara pengguna yang boleh gunakan 3D mapping. Jadi saya boleh katakan Suunto ni legend dan saya berharap ada banyak improvement yang boleh Suunto lakukan pada software dan juga jam mereka. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya harap video ni membantu anda dalam memilih jam sukan. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.